Saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak kerajaan yang membuat satu transformasi untuk menambah baik parlimen. Saya berada dalam parlimen ini dah 21 tahun. 21 tahun saya lihat ini adalah langkah yang terbaik, adalah hari yang bersejarah kepada kita, di mana satu bernama baik telah pun dibuat. Namun demikian, daripada pengalaman saya dalam parlimen, apa pun transformasi yang kerajaan buat, ianya tidak akan memberikan kesan nak meletakkan parlimen ini sebagai institusi yang berdaulat, yang dihormati, kalau kita sendiri sebagai ahli parlimen tidak transform diri kita sendiri. Contoh paling mudah, hari pembukaan parlimen oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kalau kita meroti parlimen, kita pakailah nombor 1 dress. Dia bagi peruntukan, bagi klaim, tetapi tak ada, ramai yang juga yang tak pakai. Yang kedua, ahli parlimen kena faham konsep kebebasan bersuara ni. Tak ada kebebasan yang mutlak. Tadi Pokok Senang pun cakap soal kebebasan. Kita tidak boleh seorang-orangnya bercakap walaupun kita ni ada imuniti. Apa je kita cakap, kita tidak boleh disaman di luar sana. Namun demikian, kita jangan lupa kita ada peraturan mesyuarat. Jadi yang menjadi kelangkabut dan kecoh dan yang memalukan kita sebagai ahli parlimen, apabila ada ahli parlimen yang tidak mau menghormati peraturan mesyuarat dan lebih mendukacitakan saya, boleh argue dengan speaker, tidak menghormati keputusan speaker. Kalau kita tidak menghormati speaker, bagaimana beliau ini boleh berjalan dengan baik? Ini saya dengar tadi ucapan daripada Bayan Baru disampaikan oleh Gombak yang mengatakan soalah pimpinan UMNO ni yang macam tidak ada pembaruan kita dalam belakang. Dia ambil contoh tadi saya dengar. Bayan Baru berucap dicelah oleh Gombak. Dia ambil contoh Selangor. Oh, bangga. Dia kata Selangor telah buat satu pembaharuan, diberikan jawatan pengurusi PAC kepada UMNO, Barisan Nasional di Negeri Selangor. Tetapi UMNO tolak jawatan tersebut. Tuan Speaker, ini kenyataan yang tidak telus. Bagaimana sebagai seorang menteri besar dan ahli parlimen yang membuat peraturan di Dewan tidak memahami peraturan Dewan itu sendiri? Bagaimana jawatan ketua pembangkang itu boleh dilantik menjadi pengurusi PAC, sedangkan dalam peraturan Dewan Undangan Negeri Selangor tidak ada jawatan ketua pembangkang? Berbeza kita di parlimen. Di parlimen peraturan 4A ada disebut ada seorang ketua pembangkang. Dalam peraturan Undang-Undang Negeri Selangor tidak ada jawatan ketua pembangkang. Tiba-tiba wujud jawatan ketua pembangkang ini di dalam sebagai pengurusi PAC. Ini menunjukkan kerajaan negeri Selangor nak membuat undang-undang, nak membuat peraturan, mereka sendiri tidak memahami peraturan Dewan. Kemudian pergi heboh kepada luar, bangga dan mengatakan beri peluang keadilan kepada Barisan Nasional sebagai pembangkang, mengatakan kita ini menolak kerana dia takut jadi ketua pembangkang. Kita tolak jawatan pengurusi PAC kerana jawatan itu, jawatan ketua pembangkang, tidak ada wujud dalam peraturan Dewan Negeri Selangor. Kalau nak wujudkan juga jawatan pengurusi PAC daripada ketua pembangkang, peraturan Dewan Negeri Selangor kena pindah dulu, wujudkan jawatan ketua pembangkang. Hari ini saya heran, jawatan timbalan pengurusi PAC tidak ada. Bila jawatan ketua pengurusi PAC Negeri Selangor tidak ada sebab ditolak, tiba-tiba lantik pula adun lain boleh menjalankan fungsi sebagai pengurusi PAC. Daripada mana peraturan ini datang? Contoh yang cukup jelas, sebagai ahli Dewan, mereka sendiri tidak memahami peraturan Dewan itu sendiri. Begitu juga nak menunjukkan keadilan. Oh, dia kata Selangor berikan peruntukan kepada adun-adun pembangkang yang terdiri daripada Barisan Nasional. Malu, dia kata dia. Bagaimana adun-adun Barisan Nasional boleh menolak peruntukan tersebut? Tadi dia sebut nak tunjuklah kerajaan Selangor ni adil. Pembangkang pun dapat. Saya nak beritahu Dewan Yang Mulia ini. Sebab menteri besar dah tak ada. Kalau ada dia boleh jawab. Peruntukan ini kita faham. Peruntukan Dewan Undangan Negeri yang diberikan kepada tiap-tiap adun dalam Negeri Selangor sebanyak RM700,000 setiap adun. Tetapi mana-mana adun daripada Barisan Nasional, adun yang merupakan pembangkang, kawasan adun itu juga dapat RM700,000. Daripada RM700,000 ini, adun Barisan Nasional hanya dapat RM200,000. RM500,000 lagi bagi kepada penyelaras DUN. Siapa penyelaras DUN ini? Adun, kalau betul-betul menghormati demokrasi,
menghormati demokrasi. Ini wakil rakyat, tak kira lah pembangkang ke ataupun kerajaan, tetapi ADUN ini dipilih oleh rakyat, menghormati keputusan rakyat. Kami Barisan Nasional bukan macam pembangkang nak digula-gulakan. Tak perlu bagi orang yang tidak dipilih dalam pilihan raya, yang dilantik oleh kerajaan negeri. Boleh saya nak habiskan. Saya bagi. Saya habiskan ayat ini dulu. Bagaimana seorang yang tidak dipilih oleh rakyat mendapat peruntukan yang lebih 500,000. Wakil rakyat walaupun kami pembangkang di Negeri Selangor hanya dapat 200,000. Ini menunjukkan bahawa gula-gula yang nak dibagi kepada Barisan Nasional, sebab itu kita ada pendirian, kita ada maruah, kita tolak peruntukan 200,000. Kalau nak bagi adil. Bagi juga Barisan Nasional 700,000. Barulah kata adil. Ini cakap soal keadilan. Segi pelaksanaan tidak ada keadilan.